Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anik Hakimi bin Kamar Zaman beserta dengan ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Aiman Ashraf bin Khairul Zinsyah akan membentangkan assignment akidah dan akhlak yang bertajuk Ajaran Sesat Rasul Melayu. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai pengenalan ajaran sesat Rasul Melayu. Baiklah, ajaran sesat ini bermula daripada seorang lelaki yang bernama Haji Kahar bin Haji Abdul Jalal. Haji Kahar ini telah mendapat didikan agama daripada ayahnya yang merupakan seorang imam masjid di Hulu Kelang. Beliau juga bukanlah orang yang biasa-biasa kerana beliau juga telah menunaikan haji beberapa kali serta pernah menjadi mutawif, membawa jemaah Malaysia menunaikan haji. Beliau juga telah pun mempunyai ramai pengikut pada asalnya kerana beliau mengaji dan agama di rumahnya. Namun Haji Kahar telah menggelar dirinya sebagai Rasul utusan Allah atau lebih dikenali sebagai Rasul Melayu. Ajaran ini mula dikembangkan di rumahnya. Pengikutnya akan berkumpul di rumahnya pada setiap hari Jumaat bagi menghuraikan dan membincangkan berkenaan hal ehwal Al-Quran dan juga agama. Pada asalnya sekitar 20 orang sahaja pengikutnya di sekitar kawasan Lembah Kelang. Jadi daripada inilah bermulanya penyebaran ajaran sesat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Anik di atas pembintangan sebentar tadi. Seterusnya saya Muhammad Aiman Ashraf bin Khairul Zinsyah dengan nombor matriks D21103114 akan menyambung pembintangan kita pada hari ini. Ciri-ciri kesesatan ajaran Rasul Melayu. Yang pertama, beliau telah mendakwa diri beliau telah dilantik sebagai Rasul Melayu melalui surah Yasin dan surah Ibrahim menerusi ayat yang keempat. Seterusnya, beliau juga mendakwa bahawa solat 5 waktu itu adalah tidak wajib. Beliau juga tidak percaya bahawa Al-Quran yang ada sekarang ini adalah Al-Quran yang sebenar. Seterusnya, beliau juga mendakwa diri beliau telah mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala di Bukit Kemansa. Seterusnya, beliau juga mendakwa diri beliau telah mendapat maunah, iaitu pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pemberian mukjizat. Seterusnya, beliau juga mendakwa bahawa hadis yang ada sekarang ini hanyalah rekaan manusia selepas kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, kita pergi kepada keanggotaan ahli Rasul Melayu. Pada asalnya terdapat seramai 20 orang. Sekitar 16 orang yang berusia di dalam lingkungan umur 14 tahun sehingga 70 tahun. Dengan peredaran zaman, kini ajaran Rasul Melayu telah berkembang luas, iaitu seramai 97 orang pengikut. Seterusnya, perbandingan akidah. Ajaran Rasul Melayu tidak percaya bahawa Al-Quran yang ada pada waktu ini adalah Al-Quran yang sebenar. Hal ini amat bertentangan dengan prinsip yang digunakan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana Ahli Sunnah wal Jamaah menyatakan bahawa Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber rujukan utama di dalam Islam. Seterusnya, beliau juga mendakwa dirinya mempunyai mukjizat dengan mengatakan bahawa beliau tidak akan terkena hujan jika hujan turun. Seterusnya, beliau juga menyatakan bahawa solat 5 waktu itu adalah tidak wajib. Pada mereka, solat itu sudah memadai jika mereka berbuat kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Hal ini amat bercanggah dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di saat Rasulullah melaksanakan ibadah haji wada. Seterusnya, faktor kemunculan ajaran sesat Rasul Melayu. Yang pertama, pengasas mereka iaitu Haji Kahar telah mendakwa diri beliau telah dilantik menjadi Rasul Melayu dan telah menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, hujah yang diberikan oleh Haji Kahar telah mengelirukan akal fikiran manusia serta hujah yang berdasarkan logik akal serta minat manusia telah menyebabkan orang ramai tertarik dengan ajaran sesat ini. Seterusnya,
perkembangan teknologi yang pesat pada zaman ini telah menyebabkan ajaran ini mudah tersebar. Sebagai contoh, ajaran sesat ini sendiri telah tersebar melalui aplikasi WhatsApp. Seterusnya, keraguan yang timbul di dalam diri manusia itu sendiri telah menyebabkan diri mereka tersesat dan terikut ajaran ini. Sekian daripada saya. Seterusnya saya serahkan kembali kepada saudara Anik. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai hukuman dan tindakan ke atas ajaran sesat ini. Pada 28 Mac 1991, Majlis Fatwa Kebangsaan telah pun memfatwakan ajaran Rasul Melayu ini merupakan ajaran yang sesat dan haram untuk diamalkan. Selain itu, pada 23 Mei 1991 pula, Jawatan Kuasa Perundangan Majlis Agama Islam Selangor turut mengisytiharkan bahawa ajaran sesat Rasul Melayu ini merupakan ajaran sesat dan haram untuk diamalkan. Setelah beberapa tuduhan ke atas Haji Kah telah pun didapati bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun dan denda RM16,500 Malaysia dan 6 kali sebatan oleh Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam. Beliau juga perlu menjalani pemulihan di Pusat Pemurnian Akidah Baitul Iman di Hulu Yam Baharu. Haji Kah juga turut dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dan denda RM4,500 Malaysia kerana telah mempersendakan agama. Baiklah, kesimpulannya, ajaran sesat Rasul Melayu yang dibawa oleh Haji Kah ini adalah sangat menyeleweng dan bercanggah dengan akidah dan syariah umat Islam. Selain itu, umat Islam juga seharusnya lebih berhati-hati dalam menuntut ilmu agama agar tidak menuntut pada guru yang salah dan terpesong. Di samping itu, masalah ajaran sesat ini memberi impak yang besar kepada masyarakat kerana dengan berlakunya penyelewengan akidah ini akan menyebabkan individu berkenaan salah anggap terhadap agama Islam. Justru itu, kita sebagai umat Islam seharusnya sentiasa memantapkan akidah kita dan berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah agar tidak mudah terjebak dalam jurang kesesatan ataupun mana-mana anasir-anasir yang cuba menjatuhkan agama kita. Selain itu, masyarakat Islam juga mestilah bekerjasama membantu membanteras kegiatan penyebaran ajaran sesat ini dan segera menghubungi pihak berkuasa bagi mendapatkan kesahihan sesuatu perkara yang bercanggah dengan persyaratan Islam. Oleh itu, pihak kerajaan juga seharusnya mengambil tindakan segera dan selalu memantau kegiatan-kegiatan yang menyeleweng di negara ini agar pemahaman dan akidah umat Islam di Malaysia dapat dipelihara serta dapat membuang anasir-anasir proses agama ini dalam negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.